الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Petang ni boleh datang kelas petang-petang, boleh ke? Tak rasa penat? Daripada pagi lepas subuh ada kelas, duha ada kelas, lepas zuhur saya tengok jadual ada kelas, lepas asar ni ada lagi kelas, nanti lepas maghrib ada. Lepas tu bila masaknya? Bila masak pula? Bila masaknya? Oh, tak ada masak. Order semua. Oh, mentah-mentah. Baik. Yelah, hebat orang gema Nur Iman ni, memang bergema nurnya. Mudah-mudahan insya-Allah. Oh, pakai Grab Food. Kisahnya, yelah. Jadi tak apa, mudah-mudahan dalam kesibukan masak, mengurus, mengemas, mengatur, menyusun dan macam-macam perkara, alhamdulillah dapat juga luangkan masa untuk berada dalam kelas. Saya kagum kerana saya ingatkan satu hari tu ada 1-2 kelas je. Bila saya tengok pengumuman kelas yang ada, saya kata, wah, ini lagi banyak belajar dari saya ni. Kalau sampai satu hari 5 kelas, lagi banyak belajar dari saya. Buat sampai 5 kelasnya. Ini kira-kira macam university pun. Orang university pun dia tak belajar sampai Sabtu, Ahad, Jumaat tu dia ada ni juga. Ini kalau masuk dalam pointer ni memang pakat-pakat pelajar cemerlang lah agaknya, wallahualam. Jadi itulah, ada ilmu, belajar ilmu macam-macam. Tapi tidak mengapa, ada kita susun atur masa kita, mudah-mudahan Allah berkati. Minggu yang lalu kita sudah selesaikan cerita tentang basic-basic berkaitan dengan Quran, asas-asas. Hari ini kita nak lihat pula dari sudut pandang yang berbeza, iaitu tentang Quran. Sebelumnya tentang bapa, tentang peranan dan nasihat-nasihat orang tua. Sebelumnya tentang prinsip hidup dan sebagainya. Hari ini kita nak tengok pula perkara yang berkaitan dengan keluarga. Boleh? Hadis-hadis Nabi, galakan-galakan, dorongan-dorongan, sokongan-sokongan berkaitan dengan keluarga. Berkaitan dengan keluarga. Apa hadis-hadis Nabi yang menyentuh tentang keluarga? Sebab kita bukan sekadar ingin berkeluarga dengan keluarga kita tu di dunia. Ada orang dia berkeluarga juga, tapi yang dia fikirkan, yang penting anak aku cukup makan. Anak dia pula fikir yang penting mak aku cukup makan. Ada orang fikir macam tu. Ada orang fikir pula mudah-mudahan dia tu cukup pakaian, cukup tempat tinggal. Anak dia pula pun fikir yang sama juga. Moga-moga mak aku cukup pakaian, cukup tempat tinggal. Itu saja yang dia fikir. Kita tidak fikir begitu. Kita ada perkara urusan dunia yang kita buat. Tapi kita tak nak hanya berkeluarga di dunia. Yang kita nak juga berkeluarga di syurga. Mudah-mudahan anak-anak kita tu tempatnya syurga. Menantu kita tu anaknya masuk ke dalam syurga. Cucu-cucu kita tu juga mudah-mudahan memiliki ciri-ciri calon ahli syurga. Macam mana nak berkeluarga bukan sekadar di dunia, tetapi kita nak berkeluarga di syurga. Kalaupun kita tidak dapat lama berkeluarga di dunia, tapi kalau kita berkeluarga di syurga, kita akan lama kat sana. Kita akan lama dan kita akan seronok.
Tapi kalau kita sekadar berkeluarga di dunia saja, tapi kita tak kisah untuk berkeluarga juga di syurga. Dahlah dekat dunia kita sedih bila kita berpisah. Dahlah kat dunia kita bersedih bila berjauhan. Anak jauh sedih, cucu lama tak balik sedih. Menantu batalkan giliran raya tahun ni. Aduh, dia punya sedih bukan sedih lagi. Sedih wal pedih. Sedih wal pedih. Kerana apa? Kerana berjauhan. Memang begitu keadaan dia. Tapi lebih sedih kalau sebahagian ahli keluarga kita ke neraka. Lebih sedih kalau sebahagian ahli keluarga itu tak masuk syurga. Lebih sedih kalau kita terpisah, kita ke neraka, sebahagian ahli keluarga pula ke syurga. Kita nak kalau boleh, ayah kita ke syurga. Mak kita ke syurga. Isteri kita kalau boleh ke syurga. Suami kita tu, dia memang tak begitu baik. Dia memang bukan orang yang baik. Tapi kita harap dia juga dapat ke syurga. Isteri kita tu bukanlah sempurna sangat. Dia tu banyak degilnya juga. Banyak ingkarnya juga. Banyak melawannya juga. Banyak culasnya tanggungjawab juga. Tapi dalam dia kurang, dia lemah, kita pun sempat cermin diri kita juga. Yang mana dalam kelemahan yang sedia ada tu, kita nak tingkatkan. Tetapi kalau ada kejahatan, mesti segera ditukar jadi kebaikan. Kelemahan kita boleh terima. Tetapi kejahatan mesti diperbaiki. Sebab kejahatan tak ada excuse. Tapi kelemahan, ada orang tak berapa cerdik. Ada orang tak berapa pantas buat kerja. Memang jenis buat kerja lambat. Ada orang tak berapa pandai. Ada orang tak berapa cepat pemahaman. Ada orang telinga tak berapa dengar. Telinga tak berapa dengar bukan kejahatan. Telinga tak berapa dengar, itu kelemahan. Kelemahan tak mengapalah, kita terima. Tapi kalau kejahatan mesti diperbetulkan segera. Contohnya apa? Tidak amanah. Contohnya apa? Suka mencari keaiban orang. Contohnya apa? Suka memburuk-burukkan orang lain. Itu kejahatan. Itu bukan kelemahan. Itu boleh dipanggil kelemahan, tapi namanya kejahatan. Jadi kita ni disuruh terima ahli keluarga kita. Kalau ada kelemahan, kita terima. Tapi kalau ada kejahatan, kita kena ambil tindakan segera. Boleh bezakan Contohlah, kita ada suami kita tu sakit. Sakit tu kelemahan, bukan kejahatan. Dia pun tak nak sakit, tapi Allah jadikan dia sakit. Itu kelemahan dia. Kelemahan dia ialah dia dah tak mampu pergi kerja. Kelemahan kita redha. Kita ada isteri kita tu, ya Allah, cakap 10 kali tak ingat. Memang doktor kata dia ni orangnya pelupa. Itu kelemahan, bukan kejahatan. Tapi kalau isteri kita tu dia buat perangai tak senonoh di belakang kita dengan orang lain, itu kejahatan. Suami kita tu kalau dia pemalas tidur, tenaganya banyak tapi tak nak cari rezeki, itu kejahatan, bukan kelemahan. Jadi kalau dia bagi alasan, saya ni ialah banyak kelemahan, bukan soal kelemahan tu, itu soal kesalahan dan kejahatan. Sebab kenapa kita ambil berat tentang itu? Kita nak suami kita masuk syurga, kita nak isteri kita masuk syurga, kita nak anak-anak kita masuk syurga. Tu menantu kita tu. Menantu kita tu kita nak kalau boleh dia masuk syurga. Kita tahu dia ada nakal-nakal muda dia. Sama je lebih kurang kadang-kadang masa kita dulu muda-muda nakal. Betul? Betul tak? Ke kita muda dulu baik sangat? Kita pun dapat cermin diri, kita faham. Tapi kita nampak pada dia ada kelemahan, pada dia ada kejahatan. Kejahatan maknanya benda tak elok. Yang kejahatan tu kita fokus, mesti dibetulkan segera. Tapi kelemahan tak apalah. Kalau dia memang tak reti masak. Ada orang tak reti masak, diburuk-burukkan. Orang tak reti masak, boleh belajar. Tak reti masak bukan kejahatan. Tak reti masak kelemahan. Semata-mata. Ada orang dia marah orang sebab menantu dia tak boleh mengandung. Dia benci. Saya minta maaf. Saya cukup marah kalau orang jenis tak ada iman. Dia boleh pula tak suka menantu kerana tak boleh mengandung. Saya pantang betul kalau dengar. Memang marah saya. Marah dia sebab
dia ni kira-kira macam orang tak boleh terima qada qadar Allah. Tak boleh mengandung bukan kejahatan. Tak boleh mengandung tu kelemahan. Kelemahan tu memang Allah tentukan begitu. Dah kelemahan dia belum dapat mengandung, biarlah dia. Yang kita kena marah tu jahat, yang buat mulut, yang ngejek-ngejek, yang mengutuk, itu kejahatan yang kena betulkan. Kalau masyarakat dapat bezakan itu, maknanya dia melihat seluruh ahli keluarga dia ingin berkeluarga dengan keluarga yang sama di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengikuti hadis-hadis yang akan saya paparkan ini, mudah-mudahan sambil kita doa dalam hati, anak kita, menantu kita, ipar duai kita, mertua kita, mak ayah kita, mudah-mudahan mereka nanti masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka. Saya tak ada pengalaman lagi menantu. Saya belum ada pengalaman dapat menantu lagi. Maklumlah, kita ni dah tua, nak dekat 50 tapi belum cukup tua. Umur nak dekat 50 tapi belum ada menantu lagi. Tak apa lah. Tak apalah. Orang lain yang dah ada, kita doa mudah-mudahan semuanya berkeluarga dalam syurga Allah. Baik, yang pertama sekali kita kena faham. Semua orang dari kalangan kita adalah pemimpin. Semua pemimpin. Tak kira kita lelaki ke, perempuan ke, mertua kepada menantu kita ke, ipar kepada ipar kita ke, apa ke, jawapannya setiap semua daripada kita sebenarnya adalah pemimpin. Paling rendah kita pimpin diri kita sendiri. Itu paling rendah. Katalah orang tu mak bapak dah meninggal, adik-beradik dah terpisah, dia pun tak pernah kahwin, isteri tak ada, anak lagi lah tak ada. Paling kurang dia adalah pemimpin kepada diri dia sendiri. Paling kurang. Semua kita pemimpin. Dan kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin. Baginda Nabi SAW pernah ingatkan, setiap kalian adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum, dan setiap kalian akan diminta bertanggungjawab atas kepimpinannya atau kepemimpinannya. Semua ditanggungjawab. Ni yang dalam Google Meet petang ni semua pemimpin ni. Kita jangan cakap ahli politik, Perdana Menteri je pemimpin. Ramai orang cakap, apa tugas sepatutnya Perdana Menteri? Tugas dia jalankan pada keluarga dia pun tak jalan juga. Ada orang berdegar-degar cerita kat internet, tugas sebenar seorang timbalan Perdana Menteri, tugas dia kepada masyarakat, tugas dia kepada anak pun tak selesai. Dia sibuk tentang apa yang sepatutnya pemimpin lain buat, dia terlupa yang pemimpin tu sebenarnya termasuk diri dia juga. Kenapa dunia jadi konflik? Sebab setiap orang sibuk dengan tanggungjawab orang lain. Isteri sibuk dengan tanggungjawab suami. Suami sibuk dengan tanggungjawab isteri. Jawapan dia konflik, gaduh. Macam mana? Suami cakap, isteri aku ni patutnya aku balik, sambutlah aku. Patutnya aku bawa balik barang, ambillah kat tangan. Patutnya bila aku dah balik ni, sediakanlah air. Patutnya aku nak pakai baju, gosokkanlah baju. Sepatutnya aku lapar. Dia fikir tanggungjawab isteri pada dia. Isteri pula fikir tanggungjawab suami. Isteri dia hari-hari fikir, suami ni patutnya balik ni manislah muka. Ini muka masam. Patutnya dengarlah kita nak luahkan cerita hari ni, perasaan kita. Dia sibuk pula pergi mandi dulu. Suami dia patutnya berilah kasih sayang, tapi buat tak tahu saja. Isteri sibuk apa patut suami buat, suami sibuk apa patut isteri buat. Jawapan dia masalah. Sebab semua orang dia sibuk apa yang orang lain patut buat. Nabi ajar, setiap kamu fikir kamu diminta tanggungjawab atas kepimpinan kamu. Rasulullah suruh fokus diri sendiri. Kalau suami fikir apa patut suami buat, isteri fikir apa patut isteri buat, insya-Allah selesai. Perdana Menteri fikir apa patut Perdana Menteri buat, rakyat fikir apa patut rakyat buat. Jawapan dia selesai, insya-Allah. Ada penyelesaian. Tapi kalau Perdana Menteri sibuk apa patut kita buat, dia sibuk kita patutnya pilih dia lah. Dia sibuk kita punya kerja.
Kita pula sibuk dia punya kerja. Jawapannya maki hamun, ejek mengejek, tuduh menuduh, macam itulah jadi. Baik, apa nasihat daripada hadis? Dan imam adalah pemimpin. Imam pemimpin. Orang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya. Wanita adalah bertanggungjawab atas rumah suami dan anak-anaknya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian diminta bertanggungjawab atas kepimpinannya. Jadi kita tak payah cerita jauh-jauh cerita ahli politik lah, apalah. Kita punya cerita, kita punya kepimpinan, kalau kena tanya macam mana? Saya kadang-kadang kelakar juga. Ada orang berdegar-degar cerita kat warung. Macam mana keadaan ekonomi hari ni? Ya Allah. Isteri dia tak cukup makan kat rumah, dia buat tak tahu je. Ekonomi rumah dia, yang panjang lebar dia 20 kaki, ke belakang 70 kaki tu, yang besar rumah macam tu pun ekonomi dia tak boleh handle. Dia sibuk nak cerita ekonomi Malaysia mengikat harga ringgit. Kelakar saya. Kelakar saya. Dia cerita sepatutnya memberi macam-macam teori lah keluar kat warung. Sekali-sekala duduk kat warung, wah dia kata sepatutnya awak sibuk apa tanggungjawab orang lain, satu sudut okey lah. Tapi awak tak ada experience, awak bukan knowledge awak. Knowledge awak ialah tu, ahli keluarga 7-8 orang tu. Dia punya perekonomian dia macam mana pula? Dia punya tambatan ringgit dia macam mana pula? Yang tu bil-bil tu macam mana pula? Yang bulan-bulan tu dia suruh isteri dia bayar, dia tak fikir pula. Jadi apa ekonomi punya cerita ni? Sebab apa? Sebab kita dah terbiasa bual, cakapnya adalah apa tanggungjawab orang. Kita jarang bincang jumpa apa tanggungjawab kita. Jarang jumpa. Jarang ada berlaku gitu. Banyak cerita tanggungjawab orang. Tapi yang Nabi kata apa? Setiap kamu pemimpin, setiap kamu bertanggungjawab apa yang kamu pimpin. Nabi ajar apa? Fokus pada tanggungjawab kamu dulu. Kalau semua orang fokus pada tanggungjawab masing-masing, nanti automatik hak orang lain yang berkaitan dengan dia, insya-Allah akan tertunai dan dipermudahkan oleh Allah untuk menunaikannya. Ustaz, maknanya Ustaz tak kasihlah mengkritik Perdana Menteri. Siapa cakap gitu? Siapa nak kritik, kritiklah. Nak komen lah. Tapi saya cerita, sebelum kita tunjuk orang ke depan, kita nampak ada 4 jari tunjuk ke belakang. Siapa-siapa? Bukan Perdana Menteri saja. Kita tunjuk, patutnya imam masjid gini, patutnya imam masjid, patutnya jemaah masjid datang masjid, tak kira. Dia jenis sepatutnya orang. Sepatutnya sini dia tak kira. Sepatutnya GNI buat lagi gini. Sepatutnya awak lupa. Awak sibuk sepatutnya orang. Sepatutnya awak dia lupa. Jari ke belakang dia lupa. Nabi ketika mula nak cerita pasal keluarga di syurga ke apa jauh-jauh, Nabi fokuskan dulu. Otak kita mesti fikir dulu kita punya senarai apa yang patut kita selesaikan. Saya kan, bila tengok hadis-hadis Nabi, kalau cerita begitu, Rasulullah ni, memang kalau Nabi bagi satu tips ataupun apa melalui hadis, memang dia punya pergi dia, memang padu lah. Kalau difahami secara mendalam, memang dia punya fokus dia memang betul-betul pada apa yang sepatutnya dibuat. Daripada menara orang cerita macam-macam, fokus kat situ. Memang betul lah. Al-Quran dan hadis tu memang panduan hidup lah. Kalau kita betul-betul fahami dalam satu demi satu, memang memandu kita. Sebab tu azam kita kalau boleh tahun 2023 ni, yang masih ini, kalau boleh jangan banyak sangat sibuk dengan isu, tapi banyak sibuk dengan ilmu. Kita kalau banyak sibuk dengan ilmu, isu dapat kita faham dengan betul dan benar. Tapi kalau kita tak ada ilmu, tak sibuk dengan ilmu, sibuk dengan isu. Semua isu yang kita dengar tiap-tiap minggu, semua kita nak baca. Semua kita nak ikut. Semua kita nak dengar. Yang paling teruk sekali, semua kita nak ulas. Semua kita nak bagi pendapat. Saya kalau boleh, Gema Nur Iman ni, hati-hati. Oleh kerana sebab Gema Nur Iman ni saya dah selalu, jadi saya kena cakap, hati-hati. Jangan kita banyak sangat ceroboh perihal orang perkatakan kalau kita tak cukup tahu.
nanti Allah jadikan lisan orang lain juga mudah untuk memperkatakan benda yang tak tepat tentang keluarga kita, tentang diri kita. Kita tak diuji oleh Allah, hati-hati, hati-hati. Bukan tak boleh baca berita, bukan tak boleh dengar berita, boleh. Tapi kita kena ada ilmu sebelum mendengar berita. Kita kena ada ilmu setelah mendengar berita. Kena hati-hati, sangat hati-hati. Hati-hati. Hati-hati, saya sebut ni, penting sangat. Wasiat ni. Kalau saya meninggal, kira-kira dah pesan dah. Kira-kira dah sampai dah. Rasulullah ingat, setiap kamu bertanggungjawab apa yang kamu pimpin. Jadi jangan kita sibuk kepada apa yang orang lain pimpin. Orang lain pimpin. Tak payah jauh-jauh. Sebelah dinding rumah kita tu jiran. Sebelah dinding rumah kita ni contoh ada jiran. Jiran tu hampir hari-hari kita tengok muka dia. Hampirlah. Contohnya contoh. Jiran tu hampir hari-hari kita tengok muka dia. Yang kita ternampak muka dia tiap-tiap hari pun, kita tak tahu apa hakikat yang berlaku dalam rumah dia. Kamu tak tahu. Dekat sikit dengan jiran adalah anak kita. Anak kita tu, dia ada wujud sebab kita. Sama ada kita yang beranakkan dia, ataupun kita bapa dia menyebabkan mak dia beranakkan dia. Anak kita tu, walaupun kita jumpa hari-hari, tak semua benda yang ada dalam hati dia kita tahu. Dan tak semua benda yang dia buat belakang kita, kita tahu. Terlalu banyak kita tak tahu. Lebih banyak kita tak tahu. Itu dah cukup kita sedar kita jahil. Yang ketiga yang lagi dekat dengan kita ialah pasangan hidup kita. Yang berkongsi bilik dengan kita, yang berkongsi katil dengan kita, yang berkongsi hidup dengan kita. Dia tu, walaupun kita dengan dia dah berpuluh tahun, pun kita tak tahu hakikat apa yang ada dalam hati dia, apa kita tak tahu 100%. Kalau yang sedekat sebilik dengan kita pun gitu. Yang sedekat satu rumah pun begitu. Yang sedekat sebelah rumah pun banyak benda kita tak tahu. Apalagi kalau berita tu sampai tentang seseorang melalui wartawan yang kadang-kadang sebahagiannya fasik. Apalagi kalau yang sampai tu melalui WhatsApp yang sebahagian yang post-post tu pun tak tahu solat mana, amanahnya mana dan sebagainya. Maka kita kena pimpin diri kita. Kena pimpin siapa? Diri kita. Dan setiap orang akan bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Nampak Rasulullah bagi satu isyarat daripada hadis ni sangat besar. Semakin baik kita ambil hadis Nabi, insya-Allah semakin baik kita mengurus diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan insya-Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan manfaatlah insya-Allah. Seterusnya, apa sesuatu kalau kita nak bawa keluarga kita ke syurga, apa yang sesuatu yang sebenarnya dia bendanya dunia, tapi sebenarnya boleh menjadikan sebab benda itu boleh bawa ke syurga. Walaupun benda dunia. Kita tengok sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Tengok orang yang kerja keras, orang yang bertungkus lumus, cari rezeki siang dan malam, banting tulang, berpenat-penat, bersakit badan. Tapi tujuan dia untuk memberi nafkah kepada keluarga. Bukan sekadar mengenyangkan perut yang lapar tau. Bukan sekadar memakaikan tubuh badan yang terdedah tau. Tapi sebenarnya sedang berusaha untuk masuk syurga. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu. Yang kedua, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Dua. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin. Tiga. Tiga ni, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Yang keempat berbeza. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ini kalau ada anak kita yang tengah struggle hidup, pagi kena kerja, petang kadang dia buat overtime, dia baru kerja, jadi dia kena kerja overtime. Ada yang kena buat part time. Ada anak kita kadang struggle nak duduk di tengah bandar, susah dia di peringkat awal. Anak seorang, isteri tak kerja, anak kita anak lelaki. Kita tengok perhatikan dia kerja keras. Dia kerja sungguh-sungguh. Ni contoh contoh saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan anak-anak macam mana. Tak semua orang sama. Ada di kalangan tuan-tuan mungkin anak dia mungkin
ada perniagaan sendiri yang agak selesa kerana dapat mewarisi perniagaan keluarga mungkin. Tapi tak semua orang macam tu. Tak semua orang macam tu. Jadi kalau ada anak yang macam tu, cakap dengan dia, belajar ni hadis tentang berkeluarga ke syurga. Supaya dia jangan putus asa. Supaya dia tahu setiap titik peluh yang keluar, setiap sendi-sendi yang dibanting, setiap tulang empat kerat yang digunakan itu, semuanya ada urusan nak bawa keluarga ke syurga. Jangan fikir dunia. Kalau fikir dunia, bekerja di dunia, otak fikir dunia, stres. Terus terang saya cakap, anak muda sekarang ni, kalau dia kerja untuk dunia, dia fikirnya pasal dunia, dia akan stres. Sebab apa? Kerja berat, kerja susah, gaji tak seberapa, pinjaman banyak, harga kereta melambung, harga rumah, OPR naik, dia rasa stres. Dia rasa stres. Sebab kalau dia bekerja di dunia, tapi otaknya sedang diberi tekanan tentang di dunia. Tapi apa pelega kepada kita? Apa pelembut kepada kekerasan hati kita? Apa pelentur kepada ganasnya perasaan kerasnya hidup ni? Pelentur dia, pelembut dia, dia punya pengobat dia adalah akhirat. Semakin kuat kepercayaan orang itu kepada akhirat, semakin kuat kita tengok dia teguh di dunia. InsyaAllah. InsyaAllah. Contohnya, orang yang cari rezeki tengok hadis ini. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah. Ada orang, dia tahu ada orang berperang, jihad di jalan Allah, dia infakkan 1 dinar. Ini nombor 1, kata Rasulullah. Yang kedua, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang hamba. Memerdekakan seorang hamba, pahala besar. Orang yang melakukan zihar pada isteri dia, salah satu nak lepaskan diri daripada hukuman hadangan tersebut ialah memerdekakan seorang hamba. Pahalanya besar. Jadi Rasulullah bandingkan 1 dinar yang jihad fisabilillah belanjakan, 1 dinar digunakan untuk memerdekakan hamba, atau 1 dinar yang engkau keluarkan untuk bagi orang miskin makan. 3 perumpamaan pahala besar. Dibandingkan dengan 1 dinar engkau nafkahkan keluargamu, maka pahala menafkahkan keluarga kamu tu lebih besar daripada 3-3 tadi. Pahala tu, pahala bagi nafkah kat keluarga 1 dinar. 1 dinar kira-kira sekarang 1 dinar emas berapa? 700 Siapa sini baru balik kedai emas minggu lepas? Tak ada seorang pergi kedai emas ya? Oh bagusnya, ya Allah. Rupanya Gema Nur Iman ni semua zuhud. Emas-emas dia semua dia dah infak kat Gema Nur Iman. Allahu Akbar. Tak apalah. Tapi saya nak cerita tu harga emas. Katalah 1 dinar emas tu katalah RM800. 1 dinar tu RM800 yang dia bagi, RM700 dia bagi untuk nafkah keluarga. Maka yang itu jauh lebih besar pahalanya. Bukan maknanya tak payah infak di jalan Allah. Bukan. Bukan maknanya jangan tak payah infaklah kepada orang miskin, pahalanya kecil. Bukan. Tapi nak cerita, dalam kita menafkahi keluarga, niatkan untuk kita mendapat bahagian yang besar di akhirat. 1 gram emas 250 ya, 1 gram. Kalau 1 dinar 4.2 gram. Lebih kurang kan? 4 gram lebih kan? Siapa yang tahu tu? Kira-kira mungkin 800 agaknya lah. Wallahualam. Saya pun tak ikuti yang harga terkini. Baik, yang saya nak cerita ni ialah dalam membawa keluarga ke syurga, rupanya kerja keras kita di dunia ni pun, kalau niatnya betul, kalau matlamatnya betul, insya-Allah pahalanya besar. Tapi kena niat lah. Baik Kemudian, apa pula cara kita nak bawa keluarga ke syurga? Salah satu yang ada dalam komponen keluarga namanya isteri. Yalah, walaupun orang tu mungkin tak berkahwin, keluarga yang dimaksudkan mak bapak dengan adik-beradik. Tapi yang saya maksudkan ni yang orang lelaki lah, yang nak bawa keluarganya ke syurga. Tidak terlepas daripada dia tu memiliki seorang isteri. Isteri juga adalah orang yang mesti ada keinginan menuju ke syurga.
Dan untuk dia menuju ke syurga, supaya dia berkeluarga di syurga, maka isteri juga mesti menjalankan peranan. Tadi yang saya sebut hadis yang pertama, semua orang kena jalankan peranan. Jangan sibuk pasal tanggungjawab orang lain. Sibuk pasal tanggungjawab sendiri saja. Yang kedua, cerita tentang tanggungjawab seorang lelaki atau suami, atau kita sebut pencari nafkah. Dia tu sebenarnya dalam mencari nafkah, sebenarnya dia sedang nak bawa keluarganya menuju syurga. Dengan dia pun sendiri nak pergi syurga. Tapi dengan syarat lah, dia niat kerja keras cari rezeki tu mesti niatnya begitu. Yang ketiga ni pula isteri. Isteri macam mana pula? Kita lihat hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan juga Imam Ahmad. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair? Ditanyakan kepada Nabi. Lalu Rasulullah menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. 3 ciri Rasulullah sebut. Nabi ditanya, ya Rasulullah, wanita mana yang paling baik? Lalu jawab baginda Nabi, yang paling menyenangkan hati ketika suami dia melihat dia. Wanita yang paling terbaik sekali, yang suami dia bila nengok dia menyenangkan hati suami. Suami dia tu, bukan suami orang. Suami tu belum habis cerita lagi. Suami dia. Lepas sesi 6 suku selesai, pakatlah tanya suami dia. Tanya kat suami dia, abang tengok kita ni hari-hari hati senang tak? Cuba tanya. Tanyalah soalan bonus. Kalau susah nak cakap pakai mulut, WhatsApp kan ada. Ya Allah. Type message dah banyak dah bergegar dah. Grup Gema Nur Iman ni. Dia punya type punya panjang. Type kat suami tu. Tanya kat abang tu. Tanya abang. Kalau suami tu kat sebelah, tak payahlah WhatsApp. Tak apalah. Tapi lah kalau kata dah tahu nak tanya macam mana. Aku ni nak tanya. Soalan ni Ustaz suruh tanya. Tapi rasa soalan ni last tanya tahun 83. Last tanya tahun 96. Masa gawat ekonomi 98. Ni kalau aku tanya macam ni mau dia bagi Panadol ni. Mau dia hantar klinik ni kata dia. Tapi kita tak peduli klinik ke Panadol tak peduli Yang kita peduli ni kerana Nabi yang kata tu. Yang mana yang paling baik. Jadi isteri yang baik tu, kata Rasulullah, yang paling menyenangkan apabila suami dia melihat dia. Suami dia bila tengok dia tu, menyenangkan ni bukan cantik tau. Menyenangkan ni, orang kalau tengok isteri, dia bukan tengok pada cantik semata-mata. Dia bukan tengok pada cantik semata-mata. Banyak perkara. Kalaulah isteri tu sederhana saja, bukanlah orang kata rupawan ke atau apa pun. Tapi pengorbanannya banyak. Selama ni suami dia marah-marah, dia tak pernah menengking lawan. Suami dia banyak kali marah-marah. Suami dia tahu yang dia jenis suka marah-marah. Tapi dia kata isteri aku ni satu orang yang kalau aku marah macam mana pun, satu nada suara menjawab pun tidak. Dia akan diam, dia akan dengar saja. Kalau macam tu lah gaya dia, suami dia kata memang isteri aku ni sedar sebenarnya aku yang tak apa-apa bagus. Tapi bila aku tengok dia, memang aku rasa macam sejuk hati. Orang kalau ada kelebihan macam tu, maknanya dia isteri yang paling baik. Orang luar nampak, apalah dia kena marah-marah dengan suami. Dia macam orang bodoh, diam, dia tak erti melawan. Itu penilaian orang yang bukan Rasulullah. Peduli dia. Yang kita ambil peduli, penilaian siapa? Penilaian daripada Rasulullah. Sebab tu penting untuk kita. Penilaian orang tak berapa penting kalau bertentangan dengan penilaian agama. Bukan penilaian orang tak penting, penting juga. Tapi kalau bertentangan dengan Ustaz, maknanya kita ni kena jadi bodoh lah Ustaz. Bukan.
Maknanya kita kena jadi kuli lah Ustaz. Bukan. Maknanya kita ni kena diperhambakan. Bukan. Maknanya kita ni sesuaikan diri dengan keadaan sesuatu. Bukan suruh diam, mesti diam. Bukan suruh melawan, mesti melawan. Bukan. Tapi cari jalan. Menyenangkan jika dilihat. Yang kedua, kata Rasulullah, mentaati suami ketika mana disuruh, diperintah. Dengan makna, selama mana tidak bertentangan dengan syarak lah. Suruh apa ke, minta apa ke, berikan arahan buat itu, buat ini ke apa, selama mana tidak melampau, perkara yang tidak menyalahi syarak, buat saja. Buat saja. Dan masa kita buat tu bukan kerana dia semata-mata. Kerana siapa? Kerana Allah. Yang menawarkan pada kita siapa? Rasulullah. Kita ni kalau buat, tapi tujuan kita menuju ke akhirat, penat macam mana pun kita, okey-okey saja. Memang penat. Siapa cakap taat pada suami tak penat? Siapa yang cakap nak diam ketika suaminya marah-marah tu tak penat? Ui, letih, ui. Penat tu, bukan senang. Makan hati kalau ikutkan. Bukan makan hati lagi, dah memamah, dah menelan hati dah. Kalau ikutkan betul tu. Tapi kita ni fikir, kalau semata-mata penilaian hati kita dan duniawi kita, memang banyak luka-lukanya. Tapi luka tu tak penting sebab saya ada perkara yang lebih mustahak lagi. Apa yang mustahak untuk saya? Mustahak saya adalah perkara akhirat saya. Selama mana perkara itu wajar, benda itu boleh menjadikan saya ni dalam ciri wanita yang paling baik menurut Allah, menurut Rasulullah, maka saya cuba laksanakan sebaik mungkin. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak berselisih dengan suami pada urusan diri dia tu, diri perempuan tu, dan hartanya sehingga menyebabkan suami benci. Contoh, ada benda simple, benda dunia yang tidak melibatkan syarak. Isteri suka pakai kasut jenis tapak getah. Suami suka tengok isteri pakai kasut jenis tapak bukan getah. Tapak getah dengan tapak tak getah ni, dia bukan perkara akhirat pun. Bukan perkara hukum syarak pun. Tak ada cerita halal haram pun. Hanya kepada isteri dia suka yang pakai kasut tu, tapi suami dia suka kalau isteri dia pakai kasut yang bukan tapak getah. Contohnya ni tapak getah tu contoh saja. Dan benda tu tak ada kritikal, beza licin tak licin ke, selamat tak selamat, dua-dua lebih kurang saja. Jadi isteri yang baik ni, kalau isteri tu dia orang baik, dia tak akan berselisih dengan suami dia pada urusan dirinya. Dirinya tu bukan diri suami, diri perempuan tu. Jadi urusan diri dia. Tapi suami dia lebih suka kalau dia pakai macam tu. Dia tak akan bertekak, tak akan buang masa argue, tak akan cakap awak punya taste ni rendah lah. Awak punya, bukan suruh isteri tu jadi bodoh ke, bukan. Orang sekarang bila dia gunakan terma-terma tertentu, menampakkan seolah-olah isteri tu jadi bodoh, jadi hamba abdi pada suami, jadi orang yang kena cocok hidung. Bukan macam tu sebenarnya. Bukan macam tu. Hanya kita buat itu ialah pada perkara yang tak perlu berselisih pada suami. Maknanya selagi mana benda tu tak menyalahi syarak. Tapi adakah kita tak boleh bagi cadangan berbeza? Boleh. Beritahu, saya suka yang macam ni. Apa pandangan awak pula? Apa pandangan abang pula? Saya lebih suka yang macam ni. Bagi dia buat keputusan. Dia fikir, okeylah. Kalau dia kata okeylah, maknanya kita berjaya lah memujuk dia tu supaya mengubah pendapat. Tapi semata-mata nak berselisih dengan dia sebab dia kata suka kita tapak biasa, kita nak tapak getah, buya-ria, untuk sampai suami pun jadi benci, meluat tengok perangai. Asal kita kata suruh buat ni, dia nak buat yang lain. Asal kita kata ni, jawapannya benda tu tak bagus. Benda tu tak bagus. Tapi bukan bermakna kalau suami tu kata A sampai mati tak boleh diubah. Bukan. Ada benda boleh diubah, ada benda memang tak boleh diubah kerana dia melibatkan hukum syarak. Ada perkara yang mana kita ikut saja pun tidak menjadi satu masalah besar. Pahalanya besar. Saya pernah jumpa ada orang perempuan yang macam ni. Walaupun suami dia sampai peringkat buat, saya pernah jumpa tu bukan jumpa orangnya, tapi jumpa ceritanya.
Dulu bapak saya, dia kerja dekat Kota Tinggi. Kota Tinggi tu ada satu tempat nama dia Pengerang. Dekat Pengerang tu dulu dia orang nak buat satu pembangunan berkaitan dengan laut, persisiran pantai dan juga kawasan-kawasan sekitar. Salah satu daripada perkara yang mesti diselesaikan sebelum pembangunan dilaksanakan ialah banyak kubur-kubur lama yang dulu dikebumikan secara tidak tersusun. Jadi banyak kubur lama tu yang tidak tersusun mesti digali semula dan dipindahkan ke satu tempat yang tersusun. Setelah fatwa dikeluarkan, polis pun dah iring, mufti pun dah keluarkan kebenaran, maka mulalah penggalian dibuat. Banyak juga masa tu tak silap saya, kubur dia mungkin dalam 1,000 lebih. Makan bulan nak selesaikan lah, lebih kurang gitu. Jadi ayah saya ni salah seorang orang yang bekerja kat situ, gali kubur. Gali kubur nak masukkan orang lebih mudah berbanding gali kubur nak keluarkan orang. Kalau gali kubur nak tanam orang, kita gali aja, cukup dalam, cukup lebar, tunggu jenazah sampai, masuk, tanam. Tapi gali kubur nak keluarkan orang, kita tak dapat agak kubur yang itu dia dalam berapa dalam. Kubur orang dulu berapa dalam. Mungkin batu nisan dia dah bergalir sikit, tapi kuburnya sebenarnya sebelah sini sikit. Kemudian gali-gali turun, mungkin dapat tulang tangan dulu. Mungkin tiba-tiba terkena tulang kepala dulu, kalau tulangnya ada. Jadi, bukan mudahlah ceritanya. Baik. Nak ringkas cerita, dalam banyak-banyak kubur yang digali, ada salah satu kubur yang dikatakan masa gali tu temui orang yang arwah almarhumah yang ada dalam kubur tu adalah seorang perempuan yang mana dia itu ketika digali jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Jadi maknanya gali-gali tak ada kain kapan lagi. Jasadnya masih utuh. Kira angkat-angkat berat lagi lah. Padahal orangnya dah meninggal dah lama. Jadi diceritakan oleh ketua kampung kat kawasan situ. Ketua kampung kawasan situ, dia ceritakan bahawa dulu wanita itu dia kenal. Arwah dia mungkin dah meninggal lebih 10 tahun lah. Tapi dia kata dia kenal. Sebab masa tu dia muda lagi, orang tu dah berumur, dah tua. Dah meninggal pun dah lebih 10 tahun, dah mungkin dah 10-15 tahun. Saya pun tak tahu pasti. Jadi dia kata dulu, masa dia hidup kata, arwah ni, orang perempuan ni, dia meniaga kat kawasan sini kata dia. Tok ketua tu cerita dengan saya lah. Lepas tu dia kata, dia tu memiliki seorang suami yang tak bagus. Suami dia ni adalah juga buat perangai-perangai kerja tak senonoh. Jadi isteri dia bila dah meniaga, suami dia suka datang kat kedai tu, suka minta duit. Kerja tak nak, duit nak. Duit nak, kerja tak nak. Jadi dia bila minta duit, dia marah-marah. Kadang-kadang dia maki-maki isteri dia depan orang, depan customer. Isteri dia niaga macam kuih-kuih gitulah. Marah-marah, kutuk-kutuk depan orang. Dia kalau suami dia marah apa, maki-maki hamun, sepatah pun dia tak jawab. Berapa orang tu nak, dia bagi. Cuma dia kata jangan ambil semua, ambil yang ni. Lebih dia nak buat beli barang. Dia punya sabar tu, orang ni lah kawasan orang yang mungkin pendidikan tak boleh, dia kata kenapa lah kau senyap kenapa lah kau bodoh Orang cakap macam-macam. Kenapa bodoh, kenapa jadi tunggul, kenapa gini-gini. Dia pula, memang dia sedih dapat suami yang macam tu. Tapi dalam dia menempuh ujian yang seberat itu, hati dia berurusan dengan Allah. Dia tak berurusan dengan suami. Hati dia tu yang mahal tu hati dia tu. Hati dia berurusan dengan Allah. Maknanya apa? Ya Allah, kalaulah dengan suami yang berperangai macam ni adalah salah satu jalan untuk aku dapat jadi wanita yang baik di sisimu dan di sisi Rasulullah, maka aku akan bertahan dengan keadaan yang macam ni. Tak mengapa. Okey. Aku akan meniaga macam biasa. Dia nak duit, aku bagi. Kalau dia tak nak, aku cuma minta jangan dia pukul. Dia nak maki hamun, kutuk. Telinga dia dah biasa kena maki hamun. Asal jangan cederakan badan, dia boleh meniaga. Asal jangan ambil semua duit sebab nak rolling, nak buat beli-beli barang lagi. Dia boleh sabar. Maknanya apa Kalau ikutkan pada tempat ketika itu, sebenarnya dia bawa kes ke mahkamah syariah pun boleh. Tapi tahulah zaman dulu, bukan semua orang tahu nak ke mahkamah. Nak ngurus mahkamah aja seminggu nanti tak berniaga, anak lapor. Orang senanglah cakap, awak uruslah mahkamah. Ingat bagi orang yang susah, senang nak naik turun mahkamah.
Ingat dia tahu berapa banyak duit dia nak habiskan ulang alik, anak perut nak diisi, ada apa semua. Tapi nak ceritanya orangnya sabar. Sabar. Tak berselisih tak apa. Walaupun pada ketika itu suami dia dah buat perkara batas perkara yang salah. Sabar. Lalu kata Tok Ketua ni, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, masa tu saya tahu sebab apa. Bapak saya buat kerja kat situ. Kemudian dah selesai kerja dah lama. Kemudian masjid kawasan tu dia buat majlis Maulidur Rasul. Dia jemput saya jadi penceramah. Bila jemput jadi penceramah masa jamuan, saya cerita dengan Tok Ketua tu. Saya kata, kenal tak ada satu orang nama Saleh? Saleh. Dia kata kenal. Dulu buat kerja kubur sini. Saya cakap, dia kata kenal. Cik Saleh kenal. Saya cakap, Cik Saleh tu bapak saya. Oh, bapak Ustaz. Oh, gini-gini. Saya tanya dia, Tok, bapak saya cerita masa gali tu ada satu perempuan arwah wanita, dia punya jasad dia masih utuh. Betul ke Tok? Dia kata betul. Saya kenal. Dulu masa tu saya muda lagi orangnya ni. Jadi itu start cerita pasal arwah ni. Saya mula-mula dengar-dengar gitu je daripada perbualan bapak saya dengan kawan-kawan saya. Saya pun tak ambil. Kawan-kawan bapak saya dia balik kerja apa semua kan. Jadi kebetulan lepas dah setahun lebih tu, dia orang jemput saya Maulidur Rasul. Dia orang pun tak tahu bapak saya buat kerja kat situ. Dia tak tahu pada asalnya. Saya buka cerita masa dah majlis tu. Jadi saya pun tanya-tanya. Lepas tu Tok Ketua ke apalah penghulu ke situ, dia mengesahkan sebab dia kata masa keluarkan tu pun, pindahkan tu, polis semua ada. Jadi saya ambil positif lah cerita dia. Dia kata, Ustaz, dia kata arwah ni dulu, kalau dia niaga-niaga, dia ada lebih duit sikit, dia bukan kaya Ustaz, tapi dia boleh hidup, dia lebih duit sikit, dia akan bawa tangan saya ni lah. Dia serahkan beberapa duit, dia kata dia buat beli apa-apalah untuk masjid, untuk jemaah. Saya belilah apa-apa makanan, jamu jemaah. Orang tak tahu sebenarnya dia yang bagi benda tu. Saya bawakan aja, dia kata. Jadi rupanya, orang yang macam tu kan, dia sabar tau. Sabar dia macam luar biasa lah. Saya pun belum tentu boleh sabar macam tu. Sabar sepanjang hidup lah. Ada orang cakap, saya dah 4 tahun sabar. Sabar ni sebenarnya bukan kira tahun. Sabar ni kira matlamat. Awak sabar untuk apa? Awak sabar kerana awak letakkan sabar tu adalah 2 tahun. Maka bila 4 tahun awak rasa dah melampau. Ada orang sabar tu dia meletakkan matlamat dia akhirat. Akhirnya dia tak kira sampai mungkin 2 tahun orang tu berubah, okey. Mungkin selepas 10 tahun keadaan membaik, okey. Kalau sampai dia mati pun keadaan tak membaik, dia kata aku nak sabar bukan sebab 5-10 tahun. Tapi dia punya target sabar dia sampai ke akhirat. Jadi setelah daripada itu Tok Ketua ni ceritalah, dia kata mungkinlah, dia kata asbab daripada itu. Jadi bila dia cerita gitu, kita orang pun cerita pasal kubur apa semua, dah terputus cerita. Saya pun tak terlupa masa tu nak cerita anaknya sekarang kat mana, apa dia punya keluarga ada tak warisnya lagi kat sini macam mana. Dah tahu je lah cerita tentang jamuan lepas maulid, kita bukan cerita urusan khusus tu, macam-macam cerita-cerita kita bermesra dengan orang kampung. Jadi itulah cerita je. Tapi iktibarlah pada saya cakap dalam hati saya, Allahu Akbar. Orang kadang Allah nak perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah tu pada orang lain untuk diri kita. Jadi saya fikir saya tak kata jasad kekal tu mesti confirm tanda baik, dan saya tak kata jasad yang hancur pula maknanya confirm mati dia tak baik. Sebab jasad kekal atau jasad hancur bukan penentu secara mutlak. Tapi salah satu daripada petunjuk bahawa seseorang itu dalam pemeliharaan oleh Allah, kerana para nabi tu jasad mereka tidak hancur. Jadi kalau ada orang lain yang selain nabi yang jasadnya tidak hancur, tetapi dengan alasan masa hidup tu dia ada satu jalan kebaikan yang dia buat, maka kita ni bersifat optimis lah ataupun sangka baiklah bahawa mungkin ketabahan, kesabaran dia sebagai seorang isteri itu menjadi asbab tubuhnya, jasadnya dijaga oleh Allah. Mungkin sajalah. Dan meletakkan prasangka baik yang macam tu kepada seseorang yang jasadnya tak hancur adalah benda yang boleh saja, harus saja di sudut syarak. Tapi taklah kita kata dia confirm syurga, kita tak tahu. Ataupun dengan sebab jasad tu, dia tu maknanya dia tu tidak langsung dia azab kubur. Saya tak katakan begitu. Cuma saya letak prasangka baik, mungkin itu amal soleh yang besar. Sebab dalam hadis Nabi sebutkan wanita yang paling baik. Jadi Rasulullah yang bagi
bagi apa? Bagi title itu. Yang paling baik tu yang macam mana jadi itulah untung orang tu. Dia mungkin dilihat rugi di dunia, ataupun mungkin ada orang anggap bodoh. Orang yang cakap dia bodoh mungkin kalau ada. Orang yang cakap dia bodoh pun belum tentu orang itu adalah seistimewa dia selepas kematian. Jadi sebab tu saya kata kalau penilaian orang selama mana tidak menepati syarak itu harus boleh diambil, juga ditolak tak masalah. Ditolak masalah. Baik. Apa lagi jalan untuk orang perempuan menuju ke syurga pula? Sebab kita nak berkeluarga di syurga. Nanti saya sebut ada keluarga kelemahan pula. Rasulullah bersabda ada 4 kunci utama. Ni orang perempuan, kalau siapa sini ada orang perempuan, kita ingat 4 perkara ni lah. Bukan 4 sahaja, tapi 4 ni yang paling susah. Kalau 4 ini dibuat dengan sungguh-sungguh, dengan bagus, yang lain insya-Allah dipermudah. Saya tak kata yang lain tak payah buat. Yang lain pun kena buat juga, tapi 4 ni kunci besar. Baik Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seseorang wanita itu dia menunaikan solat 5 waktu. Kalau ada benda yang belum qada, selesaikan. Kalau ada solat dulu yang tertinggal, bayarkan hutang, selesaikan. Solat yang wajib Rasulullah fokus khamsaha. Khamsa tu maknanya 5. Ha tu maknanya 5 waktunya, 5 tanggungjawabnya. 5 tu. Jadi jangan kita terus-terusan membuat solat sunat tapi yang wajib kita tak tunaikan. Baik. Yang kedua, saya cerita solat 5 waktu sebab saya perhatikan ramai juga orang perempuan yang tak semayang. Saya ingatkan dulu orang lelaki je malas semayang. Rupanya orang perempuan pun ramai juga tak semayang. Kadang-kadang kita tengok lahiriahnya, ialah pakaiannya sederhana elok lah. Rupanya jenis tak ambil berat pasal semayang. Kadang-kadang memang tak semayang. Saya dulu tak ingatkan kalau pakai tudung apa semua mesti jenis semayang. Rupanya tak juga. Ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak. Saya sebab dah jumpa kan, taklah kata semua. Tapi saya kata, rupanya ada yang jenis tak semayang. Ataupun yang jenis tak tahu bahawa dia sebenarnya kena semayang. Sebab dulu masa isteri saya lahirkan anak yang ketiga ke berapa, saya lupa. Masa tu dia melibatkan ulang-alik hospital. Rasa dah ada contraction, pergi, doktor kata baru 1 cm, lepas cukup 24 jam, dia suruh balik. Kemudian saya contraction, saya bawa lagi hospital, kemudian dia gini, suruh balik. Jadi sampai 3 kali. Masa tu dah overdue lah. Jadi masa dia kat ward yang sementara yang baru buka 1 cm, 2 cm tu, isteri saya tanya dengan saya, boleh tak dia solat dekat dalam ward je, tak payah pergi surau. Surau jauh, perut dah sakit gini. Saya kata siapa suruh pergi surau? Semayang kat tempat dia semayang je lah. Tempat dia duduk tu lah. Tapi dia kata kalau bleeding macam mana? Kalau bleeding bersihkan saja. Tapi belum haid, belum nifas. Dan belum hadas besar, tetap wajib semayang. Selagi baby tak keluar, sama ada gugur ataupun beranak, maka apa-apa darah yang keluar sebelum daripada baby keluar, bukan dikira darah nifas. Maka dia bukan hadas besar. Kalau bukan hadas besar, dia hadas kecil. Kalau hadas kecil, bersihkan diri dan dia kena solat. Tak kira lah apa pun keadaan. Yang penting kalau tidak pun buat catatan. Jadi masa pengalaman isteri saya kat dalam ward tu, dia cerita. Dia kata masa dia sembahyang, dia tak perasan orang lain yang tengah tunggu juga bukaan 1-2 cm macam dia tu, dalam ward tu, yang tak perasan ada yang pergi solat dan tak perasan yang ada solat di sebelah katil atau atas katil. Dia tak nampak. Dia tak kata tak ada, tapi dia tak kata orang tak solat, tapi dia tak nampak. Sepanjang dia 3 kali duduk kat situ tu. Untuk 5 waktu tu dia tak nampak. Jadi saya bimbang mereka tak solat. Kalau tak solat, satu hal. Kalau tak solat dengan merasa bahawa bila dah ada bleeding, dah kira nifas keluar dan tak payah solat. Masalah juga. Sampai sekarang takut dia tak solat. Ataupun tak qada solat tu. Kita bimbang. Tapi saya tak tahu. Lepas-lepas isteri saya dah bersalin tu, sembang-sembang baru dia cerita keadaan dalam wad tu. Saya tanyalah macam mana. Jadi nak ceritanya bukan mudah sebab tanggungjawabnya besar. Perempuan jaga solat 5 waktu.
Yang kedua, dia punya kunci dia apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Termasuk qada'-qada'nya selesaikan. Yang ketiga, apabila seorang wanita tu memelihara kemaluannya, tidak melakukan zina, tak ada skandal sana sini, tak ada buat perkara-perkara yang tak senonoh dan sebagainya. Yang keempat, apabila seorang wanita mentaati suaminya. 4 perkara ni perkara besar yang susah orang perempuan nak buat dengan betul, dengan sempurna. Dia susah nak selesaikan solat 5 waktu. Dia susah nak cukupkan puasa bulan Ramadan dia. Dia susah sangat nak jaga, memelihara kemaluan dia, kehormatan dia, dia pergaulan dia dan sebagainya. Dan dia sukar untuk jadi orang yang taat pada suaminya. Tapi kalau dia 4 ni dia buat elok-elok, maka insya-Allah dia akan berkeluarga dalam syurga, sehingga akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, wahai wanita, masuklah kamu terus ke dalam syurga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, daripada mana-mana pintu syurga yang kamu suka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, al jannatu laha thamaniyatu abwab, syurga itu ada 8 pintu. Ikutlah pintu mana yang nak dimasuk. Kerana apa maksud masuk semua pintu? Ada orang tanya, Ustaz, badan dikerat 8 ke? Ataupun sekali masuk pintu ditindih-tindih jadi 8 sekeping masuk ke? Wallahualam. Ukuran pada keadaan akhirat tak sama dengan ukuran yang ada kat dunia. Macam mana keadaan dia, kita pun tak dapat nak bayangkan. Tapi yang penting, masuk daripada mana-mana pintu yang kamu suka. Ini insya-Allah kita akan lihat dia punya rentetan, sambungan dia pula macam mana tentang keluarga yang ada kelemahan. Macam mana pula besarnya pahala isteri yang taat. Macam mana pula seorang wali mahu ke syurga. Bapanya, maknya. Macam mana pula cara kita nak supaya anak-anak kita urusan rezekinya dipermudah. Semua dengan tujuan nak membawa keluarga kita ke syurga. Yang ini insya-Allah kita akan lihat dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Dan saya juga sedang diuji oleh Allah sejauh mana saya bersungguh-sungguh nak bawa anak saya, isteri saya, mak saya, ayah saya, adik-beradik saya, juga mertua saya serta ipar-ipar saya, dan macam mana peranan saya ni dapat membawa pengaruh yang baik dalam adik-beradik, dalam ipar-ipar saya, di kalangan adik-beradik isteri saya, juga macam mana saya kena ada peranan pengaruh yang baik pada mertua saya, untuk mudah-mudahan insya-Allah semuanya menuju syurga. Jadi doakanlah sama-sama. Ini semua perjuangan kita sama, jihad kita sama, yang kita pun tak tahu bahagian kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah kabulkan insya-Allah. Jadi sekian dahulu apa yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Dan saya dengan penuh ta'zim dan hormat kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah Ansar kita berjalan lancar hari ini. Moga perjalanan kita dan keluarga kita menuju ke syurga dipermudahkan Allah. Segala ilmu yang disampaikan Ustaz jadi pedoman untuk kita memimpin keluarga kita berjalan ke jalan yang diredai Allah dan memimpin keluarga kita masing-masing menuju syurga insya-Allah. Mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit pengumuman kelas pada malam ni Ustaz. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tafsir Al-Quran. Pada pukul 9 malam kuliah Isyak Talaki Al-Quran bersama Al-Fadhil Ustaz Zahimara bin Muhammad Saleh. Pada pukul 9.20 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamrul Zaman dengan Ensiklopedia Perang Rasulullah. Itu saja kuliah untuk hari ini. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada Jenai, terima kasih kepada semua jemaah. Ada diorang nak tanya soalan ke? Ada yang nak bertanya soalan ke sebelum saya habiskan? Ada tak? Ada. Ada, okey. Kalau ada silakan. Boleh Ustaz? Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya, macam mana kalau seorang isteri tu dia ada bermasalah dengan suami, lepas tu dia mengaitkan suami dia di media sosial dengan kata-kata yang tak bagus lah.
Apa pencerahan Ustaz untuk hal ni Ustaz? Sebenarnya bukan suami kepada isteri, bukan isteri kepada suami. Sebenarnya untuk kedua-duanya. Sebab urusan rumah tangga ni dia ada turun naik. Orang Jawa sebut sedangkan lidah lagi kan tergigit. Jadi kadang-kadang suatu konflik tu bila dia muncul, bila dia tercetus, dia ada titik penyelesaian. Tapi bila disebarkan kepada media sosial, masa dia tercetus tu sebaran berita memanjang dan berpanjangan. Tapi ketika penyelesaian orang dah tak melihat perkara tu dah. Yang dibualkan, sebenarnya urusan dalam rumah tangga kita tu biar diselesaikan dalam rumah tangga kita lah. Macam mana punya keadaan buruk sekalipun. Sebab kita tak perlu kepada, ya mungkin orang cakap ada, kalau teraniaya, ya ada saluran dia. Ada mahkamah syariah, ada jabatan agama, ada kaunseling. Sebenarnya kita ni dilarang hukumnya mengumpat. Mengumpat ni hukum dia haram. Tapi salah satu daripada perbuatan mengumpat yang dibenarkan dalam syarak ada 6 perkara. Salah satu daripadanya adalah istifta. Istifta tu maknanya kita minta fatwa, jalan keluar, hukum hakam, sesuatu pencerahan tentang konflik sesuatu perkara. Jadi kalau satu orang ada masalah, dia jumpa dengan qadi. Dia cerita semua pada qadi. Orang tu betul tak? Orang tu betul. Berkeahlian tak? Berkeahlian. Berautoriti tak? Berautoriti. Tujuan dia mengaibkan ke mencari penyelesaian, mencari jalan penyelesaian dan melihat permasalahan secara benar dan tuntas. Kalau macam tu, harus saja ceritalah sepuas-puasnya dan sebetul-betulnya. Boleh. Tapi kalau cerita secara terbuka kepada orang yang bukan ahli, kepada orang fasik, kita cerita kepada tu, perkara tu tak ada dalam rahmat Allah. Kalau kita buat, hanya kita memuaskan hawa nafsu dan menepuk tangan kegembiraan syaitan. Ya, kita akan puas hati pada kita itulah kebenaran, pada kita perjuang. Ada orang suka letakkan benda buruk dengan kalimah yang baik. Pada dia itu perjuangan, pada dia itu adalah pembelaan untuk zuriat keturunan, pada dia itu adalah cara kita untuk dia gunalah kalimah-kalimah yang baik supaya dia anggap benda tu baik. Tapi jauh dari rahmat Allah. InsyaAllah cara yang macam tu cara yang tidak dirahmati oleh Allah. InsyaAllah tidak dirahmati oleh Allah. Bukan, tapi kalau gitu adakah mesti pendam? Siapa cakap suruh pendam? Adakah maknanya kita telan seorang-seorang? Siapa cakap? Tak ada cakap suruh telan seorang-seorang. Cuma kita kata istifta tu maknanya kita beritahu semua benda permasalahan tu kepada orang yang benar, berintegriti, berautoriti yang boleh memberikan penyelesaian sekaligus tidak memberikan keaiban pada dua-dua pihak. Tak kira siapa, suami kepada isteri atau isteri kepada suami. Jalannya sudah ada dalam syarak. Bukan suruh menelan seorang-seorang, tak. Ada jalan dia. Tapi menjaga keharmonian semua sudut. Tapi hari ni itulah, jaga-jagalah kita dengan media sosial, sama ada kita buat ataupun kita dengar orang lain buat. Hati-hati ya. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi soalan? Ada lagi nak tanya? Oh tak ada, saya tutup. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikit Ustaz, kalau kita ni kan nak bawa keluarga kita menuju syurga kan, kita pun kena ada ilmu juga. Kalau kita pun macam, yelah macam kita, macam saya sendiri kurang ilmu, kita nak dakwah keluarga kita tu, kita nak keluarga kita tu jaga solat, kita nak keluarga kita tutup aurat dengan sempurna. Nak dakwah demo tu pun kena ada ilmu juga Ustaz. Cara ringkasnya Ustaz, macam mana tu? Kena tunjukkan akhlak yang baik ke macam mana tu Ustaz? Ilmu penting, satu sudut. Kesungguhan dan kesabaran juga penting, sebab tak dalam urusan dakwah sebenarnya benda yang baik kena buat segera kalau dia melibatkan perintah Allah. Tetapi manusia ni ada cabaran dia. Satu, cabaran luaran namanya syaitan. Kedua, cabaran dalaman namanya nafsu. Dengan sebab ada dua penghalang besar ini, maka untuk kita sendiri buat perubahan kepada kebaikan, kita kadang memerlukan masa untuk bina kekuatan. Kekuatan apa nak bina? Kekuatan iman. Kekuatan iman nak lawan siapa? Kita tak lawan orang. Kita nak lawan syaitan dan hawa nafsu kita sendiri. Lawan tu yang kita nak mujahadah tu.
Jadi dalam kita tengah nak melawan ini, kita juga sedang nak mengajak orang di bawah tanggungjawab kita, anak dan isteri, untuk lawan sama. Tapi mereka kan dalam proses belum tahu lagi apa yang nak dilawan, apa ilmu yang dia nak faham. Jadi memang kalau kita berada dalam keadaan yang seperti menuntut ilmu pun penting, mujahadah untuk mengamalkan ilmu pun penting, kemudian berusaha membawa orang lain di bawah kita ni, anak dan isteri, untuk sama-sama dengan kita ilmu dan amal dua-dua. Pun tiga benda berbeza. Satu, kita ilmu, nak faham apa nak kena buat, apa nak kena lawan. Yang kedua, kita sendiri nak buat benda yang kita dah belajar. Dua. Yang ketiga, nak ajak orang-orang ni semua macam kita, ada ilmu dan ada amal juga. Yang nombor tiga ni lagilah satu kerja. Jadi dalam kita nak bawa keluarga ke syurga, tiga ni memang berterusan berjalan sampai kita mati. Tapi tak ada titik akhir yang menentukan yang mana. Sebab kita tak tahu. Endingnya kita mati, masa tu keluarga kita macam mana? Kita tak tahu. Tapi proses tu mesti berjalan dan penting. Kerana proses tu setiap apa peningkatan yang kita buat. Yang pertama tadi apa? Kita ambil ilmu untuk tahu apa patut kita buat. Kedua, kita buat supaya kita sendiri praktikkan apa yang kita belajar. Tiga, nak keluarga kita ilmu sama faham macam kita dan buat sama buat macam kita. Tiga step ni tujuan kita nak berkeluarga ke syurga. Tapi itulah dia berjalan sedikit demi sedikit, tingkat demi tingkat, sampailah di akhir usia kita. Mudah-mudahan ke syurga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti mana Puan Amira cakap tadi, kalau ahli keluarga tu tidak mahu ikut, macam mana Ustaz? Kita dah puas dah, jemu dah rasanya. Sentiasa bagi nasihat dah, bagi dah contoh dah, tapi tak mahu ikut. Macam mana Ustaz? Kalau dia tak mahu ikut, kita ajak dia bukan untuk dia ikut. Kita ajak dia, tujuan besar kita ialah supaya kita dapat menunaikan perintah Tuhan kita. Maknanya target dunia kita dia ikut. Target akhirat kita ialah kita tunaikan tanggungjawab kita. Baik, selama mana yang kita sebut banyak kali tu dikira sebagai menunaikan tanggungjawab, maka kita jalankan saja. Hari ni cakap, selang beberapa hari kita nasihat lagi, selang. Tapi bukan untuk dia ikut, tapi untuk jalankan perintah Allah kepada kita. Kalau dia ikut, alhamdulillah. Maknanya Allah beri hidayah pada dia, dia nak ikut. Kalaulah kata dia tidak ikut, maka kita simpati pada dia. Cuma yang penting ialah fokus kita ialah untuk kita tu buru tujuan akhirat perintah Allah pada kita. Memang kalau tak ikut menyedihkan kita, betul. Rasulullah dia ajak-ajak orang tak ikut, Nabi sedih. Tapi setiap kali Nabi sedih, turun ayat Quran. Biasanya turun ayat Quran, wahai Muhammad, bukankah rasul-rasul yang terdahulu juga mereka itu ditentang oleh pengikut-pengikut mereka. Lalu urusan kamu ialah hanya menyampaikan. Selalu macam itulah ayat Quran. Ayat dia, hanya saja engkau adalah orang yang menyampaikan. Tetapi urusan yang lain adalah terserah kepada Allah. Jadi diberi ingat pada semula. Fokus kita jalankan perintah Allah, menyampaikan. Macam tu lah. Itu jadi penyejuk hati kita untuk terus konsisten dengan benda baik. Itu cari cara itulah. Walaupun menyedihkan kita tu juga tidak salah. Sedih lah Ustaz kalau dia tak nak ikut. Ya, Rasulullah juga sedih. Orang tak nak dengar cakap dia. Jadi macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Betul tu Ustaz. Terima kasih banyak atas pencerahan tadi. Okey. Sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Saya dah dapat dua soalan daripada jemaah yang men-tag saya. Soalan pertama, suami adalah imam kepada keluarga. Adakah berarti ia menjadi imam solat di rumah untuk isteri dan anak-anak, sedangkan lelaki wajib solat fardu di masjid? Dan yang soalan kedua, adakah isteri boleh menjadi imam solat kepada anak-anak jika suami solat di masjid?
Yang pertama, suami disebut imam. Dalam bahasa Arab, imam maknanya pemimpin. Bukan solat saja, termasuk hal-hal yang di luar daripada solat. Tetapi oleh kerana Rasulullah menunjukkan kepimpinan dan kepemimpinan melalui urusan solat, maka memimpin solat berjemaah bersama keluarga adalah perkara yang baik. Yang kedua, berkaitan yang pertama tadi, kalau orang lelaki wajib pergi sembahyang berjemaah di masjid, hukum dia bukan fardu ain. Majoriti ulama mengatakan hukum dia fardu kifayah. Kalau dia pergi, terlalu bagus. Kalau dia pergi, sangat digalakkan. Kalau dia tak pergi pun, paling kurang dia mendirikan solat berjemaah bersama keluarga di rumah. Tapi keutamaan adalah pergi ke masjid. Itu tidak dinafikan. Hukum dia apa? Fardu kifayah. Maknanya jangan sampai kat satu taman, satu komuniti masyarakat, langsung tak ada orang pergi masjid mendirikan solat berjemaah. Walau macam mana pun digalakkan sangat orang lelaki pergi ke masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau suami dia solat di masjid, isteri jadi imam kepada anak-anak. Anak-anak perempuan lah. Kalau ada anak yang mula sudah mumayyiz, bukan balik, mumayyiz, lelaki yang dah pandai solat, dia patut jadi imam kepada mak dia. Contoh budak umur 8 tahun. Niat dah tahu. Baca Fatihah boleh. Surah yang simple-simple okey. Sembayangnya dia boleh kawal diri. Tak adalah buat perkara-perkara yang pelik-pelik time sembayang. Umur 8 tahun, 9 tahun. Maka kanak-kanak yang mumayyiz sudah boleh dia mengimamkan solat untuk ibu dia sendiri kalau kanak tu lelaki. Kalau anak-anak dia perempuan, tak apalah. Mak dia jadi imam. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, kita tutup lah. Ustaz dah 6.30 kan Ustaz nak pergi masjid. Ustaz nak tanya, mumayyiz dengan baligh lain Ustaz Mumayyiz apabila seorang budak itu sampai kepada tahap umur berkebolehan membezakan yang mana kotor, yang mana bersih, ataupun yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Dia boleh faham percakapan orang dan dia boleh menjawab. Bila kita tanya ayah kat mana? Dia kata tadi ayah baru je keluar, naik motor, dia pergi kedai sekejap. Maknanya budak tu dah mumayyiz. Tapi kalau kita tanya budak tu umur 4 tahun, ayah mana ayah? Dia kata tadi ayah, entah dia masuk dalam mesin basuh. Ayah masuk mesin basuh, tu kira belum mumayyiz satu lah. Dia asal boleh je jawab, dia tak tahu apa pun. Tapi mungkin dia tengok bapak dia tadi betulkan mesin basuh katnya. Dia nampak bapak dia bongkok-bongkok. Itu belum kurus kan? Bapak dia kurus. Jadi yang kedua tanda dia boleh bezakan kotor bersih. Maknanya dia tak ada ambil tahi masuk mulut. Kalau budak masih sop panas dia celurnya tangan dia, baru dia tahu panas. Tapi kalau biasanya mumayyiz ni umur 6 tahun, 7 tahun dah boleh kira mumayyiz. Kalau baligh pula ada 3 tanda. Yang pertama dah keluar mani, laki perempuan. Yang kedua telah keluar haid perempuan. Yang ketiga bila mani tak keluar, haid tak keluar, seawal umur 9 tahun pun tak keluar, sampai maksimum 15 tahun mani tak keluar, haid tak keluar, cukup 15 tahun hijriah dikira sudah baligh. Yang tu baligh, 3 tanda dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili JNI mohon ampun dan maaf kerana ada sebarang kekurangan dalam majlis kita petang ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tazkirah kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.